Allah kita akan baca satu kitab. Kita akan tengok, memperkenalkan dan akan baca sikit daripada satu kitab yang sebenarnya dia adalah terjemahan daripada kuliah Al-Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang itu kita dah sebut, kita dah perkenalkan satu kitab beliau yang ini adalah diambil diterjemahkan daripada audio kuliah beliau almarhum Al-Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Buti yang dinamakan dengan 132 langkah penyucian jiwa. 132 langkah penyucian jiwa. Baik, saya baca sikit. Kata penerbit, alhamdulillah, ni disebut himpunan klip. Buku ini asalnya ialah himpunan klip audio Al-Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Buti yang berjudul Fi Sabilit Tazkiyah. 132 klip tersebut disunting untuk membentuk buku ini dan boleh diakses melalui pautan HTTP. Dia bagi alamat dia YouTube lah. Di cerita ni ini dalam bidang tasawuf lah, maksudnya bidang penyucian jiwa. Jadi banyak kuliah-kuliah Dr. Al-Syahid Dr. Muhammad Ramadan Buti ini dia adalah berkaitan dengan ilmu tasawuf ataupun tazkiyatun nafs ataupun kita kata penyucian jiwa. Dia ada pengantar Tuan Guru Haji Zulkifli Haji Ismail, apa pentingnya tazkiyatun nafs ataupun penyucian jiwa pada zaman ini, lebih-lebih lagi kerana pada zaman ini lebih banyak, lebih dahsyat kita ni, kehidupan kita yang dimasuki oleh berbagai-bagai fahaman dan falsafah ideologi, termasuk hedonisme, sekularisme, pluralisme, macam-macam yang sebut itu, macam-macam mai kepala otak apabila tidak berpegang dengan benar pada Al-Quran dan Sunnah, jadi macam-macam. Baik, saya baca satu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama, kepentingan penyucian jiwa. Ilmu lebih mudah diusahakan jika dibandingkan dengan amal. Nak boleh ilmu lebih mudah daripada beramal. Ceritanya lah ni, kadang-kadang orang ilmu pun tak minat. Nak macam mana nak main beramal? Itu tak masuk lagi yang beramal tapi tanpa ilmu. Jika anda menghafaznya, nescaya ia akan tersimpan di fikiran anda. Bila kita belajar, masuk dalam fikiran. Adalah sesuatu yang mudah untuk menyampaikan ceramah berkenaan asas-asas penyucian jiwa dan cara menumpukan hati hanya kepada Allah. Jadi boleh ceramah macam mana kita nak sucikan jiwa, macam mana nak tumpu hati kepada jiwa, boleh cerita. Tetapi pelaksanaannya sangat sukar. Kesukaran tersebut bukan rahsia lagi. Lebih-lebih lagi ilmu yang berkaitan dengan hati, iaitu yang berkaitan dengan penyakit riak. Lebih-lebih lagi benda yang riak, ujub, takabur dan perangai-perangai ataupun sifat-sifat lain yang tercela. Demikian juga usaha untuk sampai kepada sifat wara'. Nak sampai sifat wara' tu sangat susah sebenarnya. Zuhud dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Kita boleh sebut, tapi hak sebenar-benarnya bukan senang untuk kita dapat. Sebesar-besar bukti bahawa ia adalah perkara yang paling sukar ialah sesungguhnya kebanyakan manusia diuji dengan perkara ini. Sebagai contoh, ramai orang yang menunaikan solat dengan kemas, tersusun rapi, penuh tertib lagi berkualiti. Tetapi jika anda memasuki hati mereka, anda akan dapati bahawa ia dipenuhi dengan kelalaian. Kadang kita tengok tertib, elok, bagus dah mayang tu, khusyuk nampak daripada Zahir. Zahir dulu macam tu. Tapi bila cek balik, kalau betul-betul tengok dalam hati, rupanya macam-macam yang duduk ada dalam hati ni. Lalai, teringat sana, teringat sini.
kan? Ini sebenarnya pengalaman sebenarnya kan? Bukan senang nak boleh nak sampai situ tu macam-macam dulu. Kita nak buang, kita nak buang, kita nak buang, kita nak buang, sampai betul-betul hati itu hanya dia fokus khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu solat lebih-lebih lagi lah. Bukan senang kan? Kita boleh nampak elok, cukup lengkap, rukun, tertib, tetapi di dalam itu kadang-kadang kita terbabas juga kan? Hal ini demikian kerana proses pengindahan diri ataupun tahalli, nak hiaskan diri dengan penampilan Islam adalah mudah, tetapi proses pembebasan diri dari at-takhalli, maksudnya nak kosongkan daripada penyakit-penyakit batin ini adalah sangat sukar. Kadang dia bercampur baik buruk, baik tak elok semua. Bukan senang nak buang sepenuhnya dalam diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap kita seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tak perhati, bahasa kitab menilik kepada bentuk tubuh dan lupa luaran kamu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat ke dalam hati kamu. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, usaha menuju Allah, dan mereka yang terpilih menerima Allah, menerima hidayah. Tiga, cukuplah kematian sebagai peringatan. Dia pendek-pendek tapi sangat menusuk kalbu sebenarnya kalau kita baca. Jangan bersikap kurang adab dengan para wali Allah. Macam mana kita nak kenal wali Allah pula dah? Golongan yang mendalami pengertian tiada Tuhan selain Allah, nama Allah yang Maha Agung, dan seterusnya sampailah 132. Jadi saya cerita yang tu sajalah. Tajuk dia bagus-bagus. Jadi sebenarnya saya pun baru baca pagi ni. Sebab buku ni pun saya baru dapat, baru beli, pun baru juga. Pun kalau tengok di pasaran di belakang ni dia sebut RM30 jugalah. Ini pun saya beli post. Tengok hak menarik kita beli, tengok di dalam Facebook dan sebagainya. Tengok macam menarik, saya akan hubungi dia punya penjual pengedar, nak beli, bagi alamat, bagi duit transfer. Dia pun hantar mai. Sangat bagus jugalah. Nanti insya-Allah ada masa kita baca lagi. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan tuan-tuan, terima kasih semua untuk program pada semalam, terutamanya Ramli Syarif, kampung Minangkabau kita lah. Ramli Syarif, apa nama kita punya ni? Kita punya tekong semalam. Selawat, tekong selawat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.